wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Yang dengar itu beduk telah berbunyi. Sebulan puasa tamatlah hari ini. Bangunlah adikku, hiaskan rumahmu yang serba baru untuk para tamu. Jangan kau lupa ketupat di dapur, rendang di kuali, jangan biar hangus. Coba lihat itu, kanak-kanak berlari halaman rumah bermain bunga api. Wah, wah, wah. Takbir bergema persembahan pembukaan untuk wanita hari ini 2 Jun 2020 bersamaan 10 Syawal. Terima kasih kepada anda kerana memilih wanita hari ini sebagai program tontonan pada jam 12 tengah hari ini. Bertemankan saya Hawa dan juga Fahrin. Ya, dan saya menjadi rakan penyampai Hawa Rizwana pada hari ini. Okey, baiklah, terima kasih kerana menjadikan wanita hari ini pilihan santapan tontonan tengah hari anda, dan kita masih lagi di dalam suasana mood hari raya, dan topik yang kita akan kongsikan pada hari ini juga bakal sekali lagi memberi inspirasi kepada anda. Dan sebentar saja tadi yang kita saksikan adalah kumpulan basker The Eyelids. Kita ada, saya dah kenal dah mereka apa? Mizi, Syafiq dan juga Zaki. Ya, Zaki betul. yang tengah ambil kita. Tepat sekali. Dan lepas ni ada lagi persembahan daripada The Eyelids, Jangan Risau. Dan Farin, sebenarnya sebelum ini pada Syawal, 1 Syawal yang lalu mungkin sambutannya agak berbeza dengan Syawal yang sebelum ini yang meriah kan. Tetapi kebanyakan daripada kita dah menyesuaikan diri dengan norma baru. Tapi tak dilupakan ada dalam kalangan kita yang serba kekurangan, dan tanggungjawab kita untuk berkongsi kegembiraan dengan mereka semua. Baik. Sambil-sambil itu juga kepada anda penonton setia wanita hari ini, pastinya anda sekiranya ada sebarang komen yang ingin dikongsikan atau memberikan pendapat anda kepada kami, sila kongsikan di facebook.com/WHITV3. Kongsikan apa-apa saja pengalaman, apa-apa yang ingin dikongsikan bersama kami. Dan baru-baru ini rakan kita Fiza Sabjahan sempat untuk membuat tinjauan di pusat penempatan sementara gelandangan, dan jom kita saksikan apa yang ingin dikongsikan oleh Fiza. Satu pagi di hari raya, aku sujud memujimu. Satu pagi. Di saat kita bergembira meraihkan Aidilfitri bersama keluarga tercinta dan juga di tempat yang selesa, namun ada antara kita yang tidak berkesempatan untuk meraihkannya secara sempurna. Jika sebelum ini kedatangan Syawal mungkin tidak memberi apa-apa makna kepada golongan gelandangan kerana ia sama seperti hari-hari biasa. Mereka hanya meraihkan Syawal ini secara sederhana di tepian jalan, mengharapkan belas ihsan dan juga simpati daripada badan NGO dan juga rakyat Malaysia yang prihatin. Namun tahun ini suasananya sedikit berbeza kerana ketika ini saya berada di Pusat Sementara Gelandangan Bukit Damansara di Pusat Komuniti Bukit Damansara Kuala Lumpur untuk bersama-sama dengan 30 orang gelandangan wanita yang mana mereka diraihkan di sini bersempena dengan sambutan Hari Raya. Sebentar lagi kita akan bersama dengan mereka untuk mendekati, mendengar sendiri rintihan dan juga pengalaman mereka berhari raya sebagai gelandangan.
Itu dia yang dikongsikan oleh Fiza, Farin. Dan kepada anda penonton, topik yang ingin kami bincangkan bersama anda pada hari ini ialah tangan yang memberi. Baik, kalau kita cakap pasal tangan yang memberi ini, orang kata juga tangan yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima, dan di situlah sebenarnya masyarakat Malaysia terbukti keprihatinan mereka di mana kalau kita lihat di sekitar situasi pandemik COVID-19 ini dan juga di kala bulan Ramadan, kesusahan dan sebagainya, banyak pihak-pihak terus menghulurkan bantuan. Memberi pun bukan dari segi kewangan sahaja, tapi barang-barangan dan yang paling penting sokongan moral. Okey, baik. Dan jadi pada hari ini tetamu kita akan berkongsi kisah bagaimana sistem sokongan masyarakat-masyarakat prihatin ini telah membawa mereka keluar daripada kepompong kehidupan yang lalu kepada yang lebih baik. Kita nak berehat seketika, tapi sebelum itu mari kita saksikan persembahan daripada The Eyelids. Kembali bersama Eyelids. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini dengan topik pada hari ini, tangan yang memberi. Dan seperti mana saya katakan tadi, pada hari ini kita akan terus memberikan inspirasi kepada anda, terutamanya Hawa pada pandemik COVID-19 ini, di mana saya kira semua orang rasa susah, tercabar, teruji emosi mereka, bukan saja emosi, ekonomi, tetapi juga kita secara keseluruhannya. Jadi kita harapkan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, kita mampu memberikan inspirasi dan juga semangat kepada mereka di luar sana. Terus bersama kami untuk mendapat inspirasi, dan jika anda mempunyai apa-apa soalan, anda boleh tanyakan di laman Facebook kami www.facebook.com/WHITV3. Dan bersama kita sekarang sepasang suami isteri, tetamu kita di studio iaitu Encik Atuni Selamat dan juga Puan Firani Mansur. Betul saya sebutkan ya? Fancy. Kita panggil Puan Fancy. Tapi itu nama betul kan, Fancy? Okey, baik, kepada Puan Fancy dan juga Encik Atuni, terima kasih kerana bersama kita. Sama-sama. Baik, macam saya katakan tadi, sebenarnya kita nak terus beri inspirasi dan semangat bahawa sekarang ni semua orang mereka kata kita susah dalam keadaan begini sebagainya, tapi kalau dengan cara yang betul, cara yang betul, kita sebenarnya boleh mengubah dan boleh orang kata membawa diri kita kepada yang lebih baik. Okey, jadi Puan Fancy, mungkin boleh ceritakan kisah anda sebelum ini. Mungkin sedikit latar belakang lah. Sebelum ni memang Fancy kehidupan memang susah. Terpaksa beratur dekat Sony untuk mendapatkan makanan untuk anak-anak semualah. Join tu lama jugalah, setahun. Emosi memang tercabarlah. Rasa sedih pun ada. Tapi tak semestinya macam Fancy patah semangat, tak. Memang tak putus asa lah. Fancy akan terus berusaha. Dan bila setahun join tu adalah sebagai NGO menawarkan pekerjaan apa semualah. Fancy aku dengan keadaan tu, Fancy terimalah. Dia orang memberikan Fancy menjana pendapatan. Fancy join masa tu dengan jahitan lah. Okey. Baik, yang itu nanti kita nak kongsikan lebih lanjut tentang perjalanan itu. Tapi mungkin sedikit lagi kita ingin tahu masa susah dululah kan, nak tahu masa tu umur berapa, kerja macam mana, dan anak-anak berapa orang masa tu? Masa tu saya anak masa tu mana sekarang dah bertambah? Alhamdulillah. Masa tu saya post production jugalah, samalah. Masa tu tengah buat dia tengah gawat kan. Masa gawat tu semua ekonomi kan nak habis. Lepas tu habis saya tutup tu tengah gawat tu. Dan saya bincang rumah apa yang kita nak boleh buat kan. Boleh buat. Kan dia cakap setahun tu kita cakap sampai bila kita nak ambil nasib ni kan. Kan habis saya akan buka, habis tu jumpa satu NGO yang dia cakap Cikgu Nik tu, Cikgu Nik. Cikgu Nik tu yang pasal-pasal jahit kan lah. Ada cakap masa tu jahit kita tak ada tempat yang ada office, tak ada. Tempat cokek tu bentar tikar saja. Mak-mak semua yang siapa nak belajar jahit kat situ. Cikgu Nik. Habis tu kat situ saya memang kat luar lah, di bawah. Hujan panas kita hadap. Kalau time hujan tu kita akan tolak tepi lah, tarik tikar lah apa kan.
berkorban. Tapi yang pasti apa yang menarik tentang kisah ini juga anda bukan berdua saja kan? Dia ramai. Anak-anak, mungkin anak-anak tu kita nak tahu lebih lanjut lagi. Anak-anak berapa ramai dan bagaimana keadaan anak-anak pada waktu itu juga? Keadaan anak-anak masa tu memang terombang-ambing lah. Berapa orang umur mereka? Umur mereka masa tu yang besar tu 10 tahun. Yang kecil tu umur 5 tahun lah. Lepas tu macam diorang, mama nak macam ni ke seterusnya? Oh tak, dia cakap. InsyaAllah kalau memang usaha lebih mungkin boleh dapat apa yang kita nak. So kena bersabar. Macam mana Puan dengan Encik Tuni masa tu nak fahamkan anak-anak dalam masa yang sama nak mencari rezeki juga? Kena pujuk dia orang lah. Betul, kena pujuk. Pujuk dia orang. Masa tu diorang faham. Bukan anak saya, dia ramai tau yang masa sebelah tu ada cikgu tuition. Saya selitkan dia tempat-tempat tuition yang menjahit. Diorang faham kita punya solusi ni kan, yang faham kan. Bukan kita di situ kita je, banyak yang terjadi macam kita juga. Tapi yang siapa berusaha yang cepat dia akan move lah. Tetapi biasa dalam macam mana keadaan sekarang pun ekonomi kita terpaksa diubah direstruktur semula ekonomi keluarga kan. Macam sebagai contoh kalau ada orang di rumah mewah sebelum ni kena pergi ke bilik rumah yang lebih kecil dan sebagainya. Jadi pada waktu tu apa nampak kesan ataupun impak kesusahan waktu tu daripada mungkin senang kepada yang lebih susah ataupun daripada rumah ke menyewa ke bagaimana? Masa tu memang tak ada rumah. Vinci terpaksa menyewa bilik hotel yang sempit dengan ramai anak. Memang anak macam mama tak boleh nak tidur sempit. Okey, tak apa. Kalau kata produk mama terjual, insya-Allah bulan ni akan dapat lebih, kita akan sewa bilik lah. Masa tu. Jadi macam anak-anak, okey mama janji. Mama tak janji insya-Allah. Dan difahamkan juga kena pujuk dia orang semualah. Betul. Dan saya faham yang Puan Fancy dan juga Encik Tuni ada perniagaan itu yang kita nak kongsikan selepas ini. Okey, tapi sebelum itu ada sesuatu jika kita ingin kongsikan di mana kita akan meninjau suasana hari raya di Pusat Penempatan Sementara Gelandangan Kuala Lumpur. Kita saksikan. Rezeki dan nasib manusia berbeza-beza. Hari ini Fiza berkesempatan bersama dengan dua orang individu ini yang merupakan gelandangan yang akan berkongsi kisah, rasa dan juga cerita mereka bagaimana mereka boleh bermula menjadi gelandangan. Kita bersama dengan Aisyah dan juga Amy hari ini yang akan berkongsi cerita mereka. Baiklah, mungkin Aisyah boleh kongsikan dan ceritakan kepada penonton bagaimana bermulanya kisah Aisyah menjadi seorang gelandangan. Pengalaman saya bermula, saya bernikah dengan bekas suami saya. Jadi kami berdua ni penagih isap darah jenis syabu. Jadi lepas cerai itu sebab banyak bergaduh dan saya gurau kandungan, saya paksa dalam fasa 3 kan. Jadi sejak tu saya gelandangan lah. Masa saya gelandangan tu, saya nak survive tu, saya terpaksa isap batu untuk berjaga malam. Sebab sebagai wanita susah. Jadi 6 tahun saya gelandangan kan. Nak minta bantuan kebajikan pun kita jatuh bangun, kita dah berhenti, lepas tu kita isap balik. Jadi NGO pun macam dah blacklist semua-semua. So sampai ke sekarang ni pasal COVID ni nasib baiklah saya dapat masuk sini lah. Aisyah mungkin boleh kongsikan ketika Aisyah berada di jalanan menjadi gelandangan, tak adakah sebab ahli keluarga mencari ataupun cuba untuk menjejaki Aisyah? Saya yatim piatu, mak ayah tak ada, adik-beradik pun tak ada. Saudara mara seorang pun tak ada. Jadi saya loner, hidup sendirian. Apa-apa saya lakukan semua bersendirian. So sehari berjuang, berperang sebab kita wanita kan kena jaga diri kan. Kotak diorang ambil, diorang jual kita je. Macam tu dah saya hidup selama 6 tahun ni. Hakikatnya bukan mudah untuk berada di jalanan ni. Mungkin ada pengalaman-pengalaman pahit yang tak dapat dilupakan oleh Aisyah sendiri ketika sepanjang berada menjadi gelandangan. Nyaris kena jual untuk dadah oleh teman-teman gelandangan kan. Diorang selalu modus operandi diorang ada wanita ambil dia jual untuk batu dengan duit. So kita nyaris jadi mangsa. Saya pun tak tahu kenapa diorang jadikan saya mangsa, tapi saya lawan baliklah. Terpaksa cari batang besi 2 batang belasah diorang. Macam itulah. 6 tahun pastinya bukan satu jangka masa yang pendek. Sepanjang tempoh 6 tahun ni bagaimana Aisyah meraihkan sambutan Hari Raya? Adakah Syawal Aisyah seperti biasa ataupun ada perbezaannya? Sayangnya macam hari biasalah. Sayu tu ada kan sebab nak sangat keluarga angkat. Tapi tak ada keluarga angkat setakat ni. So kita terpaksa tabahkan hatilah. Buat muka tebal dan kuatkan semangat.
Dan ini pengalaman yang kita dengar daripada Aisyah sendiri. Kita juga bersama dengan Amy untuk kita dengarkan apa pula pengalaman dan juga cerita Amy berada di jalanan. Baiklah, Amy. Apa pula kisah Amy? Bagaimana Amy boleh berada di jalanan menjadi gelandangan? Sebelum menjadi gelandangan pada tahun lepas, 3 hari sebelum Hari Raya, pada malam minggu, sebab daripada makan barang saya kat luar, so lepas tidur kat jalanan. Amy mungkin boleh kongsikan, dihalau keluar ketika itu, adakah Amy masih lagi mempunyai pekerjaan ketika itu? Masih mempunyai pekerjaan. Selepas 6 bulan saya berjadi gelandangan, baru saya diberhentikan, dipaksa berhenti bekerja selama 24 jam. Memang paling teruk dengan raya, malam raya kat tepi jalan. Bekerja lagi dalam masa yang sama, bekerja lagi dengan tak tidur, nak mencari tempat. Tak biasa tidur kat tepi jalan. Dengan keadaan kat cokek macam tu, takut nak tidur kat tepi jalan. Jadi berapa lama masa yang Amy ambil untuk serasikan diri dengan keadaan dan suasana di luar? Minggu lebih jugalah. Sebab malam tak tidur berjaga takut ada apa-apa kan. Takut orang curi barang kita ke apa. Dan adakah Amy masih lagi mempunyai ahli keluarga ataupun macam mana? Keluarga angkat tapi dah meninggal. Family kandung memang tak tahu apa. Memang tak kenal. Mungkin Amy boleh kongsikanlah juga suasana dan keadaan Hari Raya Amy. Kerana tahun lepas, Amy dihalau keluar 3 hari sebelum Hari Raya dengan takbir di tepi jalan, berhari raya berseorangan. Tapi tahun ini suasananya mungkin berbeza, meraihkannya bersama dengan rakan-rakan dan juga warga di BKL dan mereka lain yang prihatin di sini. Tahun ni okey sikit lah sebab ramai-ramai dengan kawan kan. Sebab sebelum ni pun sambut raya kat tempat kerja ataupun kat tepi jalan. Baiklah, terima kasih Amy, dan kita telah pun dengarkan pengalaman daripada Amy dan juga Aisyah sendiri, dan di penghujung perkongsian ini, apa kata kita dengarkan sedikit harapan daripada Aisyah sendiri terhadap penonton-penonton agar mungkin jangan terus ada persepsi-persepsi tertentu terhadap golongan gelandangan ini. Jangan fikir negatif pasal golongan gelandangan dan jangan fikir yang kita orang ni jahat lah. Kebanyakan penagih tapi boleh diselamatkan lagi. Cuma kena yakinlah boleh tolong mereka. Tapi terutamanya wanita sering jadi mangsa jenayah. Selalu diperlakukan dan begitu teruk sekali di kawasan Kuala Lumpur lah yang saya nampak dengan mata sendiri. So, if you can help out these homeless women, you can save a life lah. That's all I have to say. Baiklah, terima kasih Aisyah dan juga Amy di atas perkongsian itu tadi. Dan semoga apa yang dikongsikan itu tadi sedikit sebanyak dapat memberi iktibar yang berguna bukan saja buat diri saya tetapi kepada anda semua yang menonton ketika ini. Dan sama-sama kita doakan agar ada sinar kebahagiaan dapat diberikan kepada golongan ini. Syukur ya Allah ya Rabbi ya. Baik, seperti mana yang kita kongsikan sebentar saja tadi, di mana di situ jugalah menunjukkan apa yang mungkin kita bincangkan pada hari ini, tangan yang memberi, di mana seperti mana kita lihat pusat penempatan itu sendiri adalah berpunca dari tangan yang memberi oleh pihak yang cukup prihatin iaitu pihak PBT dan juga kerajaan kita, dan di mana di situ jugalah mungkin menjadi titik tolak kepada kebangkitan mereka semua, insya-Allah. Itu yang kita harapkan, semoga semua urusan mereka dipermudahkan dan semoga rezeki mereka berlimpah ruah insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama Encik Atuni dan juga Puan Fancy yang tadi dah berkongsi macam-macam, tapi sekarang ni nak juga tahulah setiap orang dalam kehidupan ada satu titik dalam kehidupan dia tu yang rasa putus asa dan rasa tak tahu nak buat apa dah. Mungkin Puan Fancy dan juga Encik Atuni ada satu detik tu dan macam mana bangkit semula. Dia macam ni tau, kalau kita tengok kita tak boleh macam ni, kita kena bangkit. Di waktu mana tu yang terasa paling susah dan perlu berbuat sesuatu? Terasa susah tu masa kita duduk hotel tu lah. Dari situ kita macam anak-anak pun ada yang menangis. Cakap, Mama jomlah kita keluar daripada susah ni. Boleh kita kena tunggu cikgu yang mengajar Mama tu. Dia orang memberi sokongan penuh pada keluarga lah. Keluarga Fancy. Kira macam tak putus asa untuk memberi sokongan dan Fancy pun ada semangat tu. Okey. Untuk Cik Atuni lah, kalau mungkin boleh dikongsikan sikit pasal Puan Fancy kata tadi hotel. Saya tak nak orang salah anggap pula sebenarnya dia lebih kepada menyewa bilik yang kecil, kan, yang sangat sempit. Jadi keadaan pada waktu itu dan juga mungkin berapa sewa pada waktu itu? Satu hari saya sewa RM60.
Okey, Dan mungkin kalau boleh digambarkan agaknya sebesar mana agaknya bilik itu dan berapa rumah dalam tu? Okeylah, marga saya besar juga. So anak-anak tu kata kita saya tidur bawah, besar jugalah. Tak ada sempit sangat. Kira okey lah. macam katil tu yang family tapi kecil lah. Dia kasih extra. Kalau nak berjalan pun kena berapat-rapat semua lah kan. Okey, kita faham. boleh move juga Tak boleh nak berselisih macam tu. Baik, jadi maknanya adakah pada waktu tu juga sebenarnya anak-anak juga menjadi sumber kekuatan kan? Kalau bila berdua Dia kasi je. kita semangat. Kita semangat. Lepas tu masa tu anak-anak belum bersekolah. Jadi macam kenapa tak kena usaha juga mencari sekolah mana yang boleh bagi anak-anak pelajaran kan. Macam Fancy kena cari. Lepas tu Fancy tanya macam NGO boleh tak macam memberi pertolongan pelajaran pada anak-anak Fancy kan. Ada satu NGO kira macam dia datang dengan Fancy lah. Anak Fancy sekolah tak? Memang tak sekolah. Fancy terus macam Encik boleh tolong saya. Maknanya kita sendiri pun tidak segan untuk meminta bantuan kan? Masa tu memang tak ada rasa segan apa semua. Fancy akan tanya, saya memang membutuhkan pertolongan untuk pelajaran anak-anak. Okey, kalau puan rasa memang nak anak-anak sekolah, pergi dekat SBJK untuk menyekolahkan anak-anak lah. Fancy akan cari sekolah tu. Anak yang sulung masa tu umur 10 tahun. 10 tahun. Dan pendapatan masa tu berapa? Pendapatan tu masa tu tak sampai 300 lah. Kira first sebulan? Tak sebulan. Kiranya macam pendapatan apa tu yang ada macam kais pagi makan pagi, kais makan petang. Kira macam tu lah. Apa yang dapat hari tu itulah dia kan. Kalau malam tu tak ada makan, kita terpaksa seorang anak tu ke Sony beratur ambil makanan. Semenjak kali ke-4 Fancy dapat gaji meningkat kepada 1,000 lebih. So macam tu Fancy dah boleh sewa bilik lah. Kita sewa bilik. Okey. Cerita dengan anak-anak, okey mama ada rezeki lebih hari ini, boleh kita sewa bilik. So anak-anak macam, oh sukalah. Dia rasa happy. Okey mama betul ke? Betul insya-Allah kata. Dia bebas. Jadi kita sewa lagi suka. Kita ambil 3 bilik lah. 3 bilik sekali ambil. Sebab kalau satu bilik memang tak cukup lah. Dengan anak ramai macam tu kan. Fancy sewa. Okey, dia orang pun selesa. Jadi seperti mana yang kita tengok tadi, kita kongsikan di visual tadi, kalau tengok ada kat belakang tu ada balang-balang kepek. Itu yang dia jual lah. Itu gaya katanya berapa banyak terjual? 150 balang. 150 balang keripik pisang. Alhamdulillah. Okey, setuju tak kalau saya katakan sebenarnya anda keluar daripada kelompok kesusahan yang dulu tu sebenarnya berpunca juga daripada sistem sokongan. Saya kata tadi daripada tangan yang memberi iaitu NGO ni. Jadi peranan NGO ni memang cukup besar dalam situasi ini. Macam saya baik dengan Kak Anik MGO, dia juga. Dia pandai tanya Fancy kan. Fancy pandai menjahit apa semua. Dia belikan mesin. It's the cash machine. Apa yang dijahitkan tu? Dia jahit Fancy jahit macam cushion cover, bag. Dia hantar Pak Umar mesin jahit. Sebab dia tengok kita betul-betul nak buat. Dia tahu kita betul nak buat, setengah orang dia kasih, dia tak buat, dia ke mana? Dia sebab dia kasih, dia tengok kita, dia datang rumah, dia check. Dia tengok buat kopiah dengan apa, dia tengok kan, itu yang dia support kita. Tapi betul juga, kita sebelum kita nak membantu seseorang, orang itu haruslah ingin dibantu. Ini berusaha. Tunjuk kesungguhan tu. Betul. Dan macam-macam lagi yang kita nak tanyakan sebenarnya dekat Encik. Cukup menarik. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan bingkisan yang ingin kami kongsikan bersama anda. Tangan yang memberi sememangnya lebih baik dari yang menerima. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang bagaimana golongan gelandangan ini disantuni di sini, kita akan bersama dengan Tuan Haji Anwar Mak Zain selaku Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar. Assalamualaikum, apa khabar Tuan Haji? Salam, khabar baik. Tuan Haji mungkin boleh kongsikan sejak daripada tanggal 20 April yang lalu bagaimana sebenarnya golongan gelandangan ini disantuni di Pusat Sementara Gelandangan ini? Yang pertamanya, usaha Dewan Bandar Kuala Lumpur ini adalah untuk menyelamatkan golongan gelandangan lah. Kerana mereka ini berkeliaran di bandaraya dan semasa kita punya PKP dan akibat wabak COVID-19, jadi kita telah melaksanakan operasi menyelamat mereka. Dan kita tempatkan mereka ini di Pusat Gelandangan Sementara. Dalam kes ini di Pusat Gelandangan Sementara Bukit Damansara
Bukit Damansara ini. Mungkin boleh diperjelaskan lagi perincian antara aktiviti-aktiviti lain yang juga diberikan kepada golongan ini sepanjang mereka berada di sini dalam tempoh PKP ini, Tuan Haji. Apabila mereka ditempatkan di sini gelandangan ini, yang pertama ni kita memastikan mereka punya makanan lah, makanan tersedia, dan di sini alhamdulillah mereka ada 6 kali makan. Kemudian dari segi pakaian kita bantu juga. Di samping itu kita juga memberikan beberapa aktiviti lah, dan kita mendapat kerjasama daripada beberapa agensi kerajaan lah, seperti daripada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, daripada PBSM, daripada Rela dan juga polis yang mengawal keselamatan. Dan kita ada program-program daripada Jabatan Jawi juga, agama, kita dah berbincang dengan Jawi untuk mengadakan kelas-kelas fardu ain asas lah untuk mereka. Dan ada juga program lain untuk meningkatkan motivasi mereka lah melalui kaunselor-kaunselor yang datang ke sini. Secara amnya kita mengetahui bahawa kebiasaan setiap tahun golongan ini terpaksa menyambut hari raya di tepi jalan dengan mengharapkan bantuan dan juga ihsan daripada badan-badan NGO dan juga rakyat Malaysia yang prihatin. Namun tahun ini suasananya ternyata berbeza, Tuan Haji. Mungkin boleh kongsikan dari segi suasana hari raya yang dapat dilakukan oleh pihak DBKL bersama dengan golongan gelandangan ini. Kita tahu juga mereka ni selama ni bergelandangan ya. Dan sudah tentulah masa hari raya mungkin mereka tidak ada yang mengambil perhatian kepada mereka. Jadi alhamdulillah semasa mereka berada di sini banyak golongan atau NGO yang telah berbantuan. Malah Menteri Oleh Persekutuan sendiri Tan Sri Anwar Musa sendiri telah mendermakan pakaian untuk mereka, pakaian raya. Dan semua mereka mendapat pakaian raya, dan juga kita ada NGO-NGO yang memberikan jamuan juadah hari raya sebagainya. Dan pada hari ini juga kita mengadakan, sebenarnya hari ini kita mengadakan sedikit macam sambutan hari raya lah, tetapi masih lagi mematuhi arahan SOP PKP. Baiklah, terima kasih Tuan Haji di atas perkongsian itu tadi, dan kita harapkan dengan inisiatif yang dijalankan oleh semua pihak termasuklah badan NGO dan juga seluruh rakyat Malaysia yang prihatin sedikit sebanyak dapat memberi sinar kegembiraan kepada golongan gelandangan yang mungkin sebelum ini mereka merasakan diri mereka dipinggirkan. Semoga kita semua mampu untuk berbahagi rasa, berkongsi apa kita yang ada bersama dengan mereka yang memerlukan. Terima kasih wartawan kita di lokasi, Fiza Sabjahan. Kebahagiaan yang dikongsikan kalau kita dapat lihat banyak pihak NGO yang membantu golongan gelandangan ini. Yeah. Dan boleh kita kaitkan juga dengan Cik Atuni dan juga Puan Fancy. Banyak pihak-pihak NGO yang membantu dan memberi semangat untuk buat perniagaan. Boleh Puan kongsikan macam mana, apa yang semangat-semangat dan juga sumbangan yang dibuat oleh NGO kepada Puan? Okay, macam NGO ni dia banyak beri nasihat lah pada Fancy. Nasihat, motivasi? Dia motivasi. Dia cakap jangan putus asa. Kena ikut kata hati sendirilah. Kalau rasa Fancy nak berubah, insya-Allah boleh. Dengan usaha yang lebih lah. Dan diorang akan sentiasa ada di belakang Fancy. Diorang akan memberi semangat macam mana Fancy akan memulakan kehidupan yang baru. Diorang memberi sokongan tu lebih pada Fancy. Sebab diorang tengok Fancy nak bersungguh-sungguh berusaha untuk keluar daripada kesusahan tu. Itulah yang orang kata money is not everything kan. Betul. Apa yang penting sokongan moral juga yang buat kita lebih semangat. Ya. Bagi Cik Tony sendiri, mungkin boleh dikongsikan juga kepada para penonton, macam saya kata kita berikan semangat, berikan inspirasi kepada mereka di luar sana yang merasa mereka sedang susah sekarang tapi sebenarnya mereka boleh bangkit. Dia macam ni, dia kadang-kadang ni kita macam saya susah, tapi saya bincang rumah saya sampai bila nak macam ni, kita terus jangan duduk kat sini, kita akan fokus apa yang kita boleh buat. Rumah saya bincang lah, kita buat macam ni. Habis tu satu NGO tu Kak Nim lah, sebab dia pandai masak. Satu Kak Nim tu dia kasih, okey, saya datang rumah awak betul yang buat, awak memang betul-betul nak buat. Dia kasih kita modal, kita buat, kita jual tu yang dia cakap buat rendang sampai kongkong. Sambilan tu kita buat start keripik tu dah lama. Start keripik dia buat siap semua. Saya bawa semua. Saya bawa berapa balang, saya jual semata. Tapi saya jual dengan geng saya balik UMNO. Dia cakap apa? Awak ni suci. Biar orang cakap apa. Betul? Ini macam-macam lah. Saya cakap ini. Tapi saya tabati balik, balang habis. Ambil lagi jual. Biar macam tu semangat kita tu tahu. Tapi bila saya cakap pada yang orang susah tu,
sampai bila awak nak macam ni? Awak pernah jadi macam saya, sampai bila awak nak macam ni? Betul. Awak kena mock, awak dah nak bini. Lama-lama saya tengok orang tu dia dah tak ada. Dia dah menjaga. Okey. Itu saya kasih dia tengok saya kan. Yang lain-lain tu saya tak tapi yang macam yang kita kesan tu anak-anak bini dengan dia anak-anak kan. Betul. Dan bercakap mengenai anak-anak, alhamdulillah kalau kita tengok Encik Atuni dan juga Puan Fancy antara yang berjaya keluar daripada kesusahan. Betul. Apa pula harapan dekat anak-anak? Harapan. Yang anak-anak tengah menonton ni kat sini. Dengan anak-anak. Harapan untuk anak-anak semoga berjaya. Memang doakan mereka jauh lebih jauh lah. lebih daripada yang kita harapkan lah. Belajar bersungguh-sungguh, Mama sokong dari belakang. Mungkin bagaimana melihat ibu dan ayahnya sendiri berusaha dan itu boleh menjadikan motivasi dan semangat mereka untuk mengubah nasib keluarga ni. Baik, jadi sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Atuni dan Puan Fancy. Saya kira walaupun ringkas namun kisah kita pada hari ini saya harap macam saya katakan tadi, semua orang merasakan cabaran dalam situasi sekarang. Tapi kita harap ini menjadi pemangkin ataupun titik tolak untuk kita berubah. Harapnya segala usaha kita akan memudahkan rezeki, insya-Allah. Dan jangan ke mana, terus bersama kami di Wanita hari ini. Kita berehat seketika bersama Eyelids. Terima kasih kerana bersama dengan kami lagi di Wanita hari ini, dan kali ini sebentar saja lagi kita akan buat panggilan video bersama dengan Nur Atirah Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, untuk berkongsikan produk-produk rangkaian dari Jamu Jelita. Yang seperti mana biasa mereka hadir ke studio, tapi kali ini mungkin sedikit berbeza. Mereka berada mungkin di pejabat untuk berkongsikan daripada sana. Baik, kalau Atirah sudah bersedia. Assalamualaikum Atirah. Baik, kita masih lagi menunggu isyarat. Okey, baik. Assalamualaikum Atirah. Okey, ini merupakan segmen tajaan. Seperti biasa, kalau semalam kita bersama dengan Dato' Azril, dan pada hari ini kita bersama dengan Nur Atirah Samsudin dari Jamu Jelita, dan kita akan cuba membuat panggilan sekali lagi. Assalamualaikum Atirah. Okey, baik. Apa kata kita kongsikan sesuatu? Okey, ada satu yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Kita saksikan terlebih dahulu. Hai, Assalamualaikum. Kalau semalam saya dan Rina dah pun bersama-sama dengan petugas barisan hadapan melihat mereka melakukan tugasan menjalankan sekatan jalan raya. Hari ini saya bersama dengan penerbit Wanita hari ini, Irin Putri Azmi, berada di Hospital Kuala Lumpur. Jika kira-kira 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, saya pernah ke sini untuk melihat bagaimana saringan COVID-19 dilakukan di sini. Ketika itu belum lagi gelombang kedua COVID-19 di negara kita. Jadi ketika itu masih ramai lagi yang datang untuk membuat saringan, datang ke sini. Tapi sekarang ini keadaan mungkin sedikit berbeza dengan penurunan kes, dan mungkin banyak inisiatif yang dilakukan oleh pihak hospital dan juga kerajaan untuk membuat saringan di lapangan. Jadi bagaimana keadaannya sekarang ini? Adakah berbeza ke macam mana? Itu yang kita nak tengok, dan kita juga bawakan sedikit tanda hati untuk sama-sama kita raikan Lebaran ini bersama dengan petugas-petugas barisan hadapan yang tak berkesempatan berhari raya bersama dengan keluarga dan juga tak berpeluang nak pulang ke kampung dan tak bercuti. Ya, ini sebagai tanda terima kasih tim Wanita hari ini kepada mereka atas sumbangan mereka. Jom. Jadi, jom. Siapakah yang sedih? Lazimnya Hari Raya Aidilfitri ialah tempoh puncak yang mana unit kecemasan dan trauma di hospital ini akan mengalami peningkatan kes kecemasan. Namun tahun ini keadaan lebih tenang dengan pelaksanaan PKPB. Jumlah pesakit berkurangan sehingga kira-kira 40% berbanding tahun-tahun sebelumnya. Jabatan kecemasan adalah satu jabatan yang tak pernah tidur.
Jadi kita bertugas 365 hari setahun. Dan apa yang berlaku semasa musim-musim perayaan ni, bilangan kes yang hadir ke Jabatan Kecemasan sebenarnya selalu meningkat. Tapi tahun ini suasana itu berbeza. Kesiapsiagaan kami adalah untuk memastikan kami berupaya dari segi pengurusan sumber manusia, dari segi peralatan dan juga kemahiran untuk menangani semasa musim-musim perayaan. Secara tradisinya pihak jabatan, walaupun dalam suasana sebegini, pihak jabatan mengambil inisiatif untuk menyediakan juadah hari raya untuk petugas-petugas. Cumanya bezanya pada tahun ini, merayakannya dengan keadaan normal yang baru, dengan bilangan petugas, penjarakan sosial dan sebagainya, bagi memastikan kita tidak menjadi satu kluster baru selepas musim perayaan. Rakyat Malaysia ini bersatu hati, tak mengira bangsa, agama dan sebagainya, menyumbang kepada pihak kami yang dari aspek tenaga, bantuan makanan dan sebagainya, bagi memastikan kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Terima kasih kepada Barisan Hadapan atas segala jasa dan pengorbanan demi kesejahteraan semua. Semoga Syawal kali ini penuh bermakna walau dalam apa jua keadaan yang dilalui. Kami dari Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kuala Lumpur. Kami dari Ward 28 COVID-19. Kami dari Hospital Kuala Lumpur ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita jaga kita mesti menang. Itu dia, terima kasih Fiza Sabjan dan juga Irin Putri kerana mewakili wanita hari ini yang beraya di Hospital Kuala Lumpur tempoh hari. Baik, kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Penonton, sabar ya. Nah, itulah persembahan Ailis dengan Dendang Perantau yang lagu yang dikatakan cukup sinonim untuk situasi hari raya kita pada tahun ini. Terkenang kepada si dia, terkenang ke ibu bapa. Betul. Okey, ini dia Ailis Zaki, vokalnya, Mizi gitar, Syafiq di keyboardnya ya. Okey, baik. Mungkin Hawa nak berkenalan lebih lanjut. Semalam abang dah jumpa dengan Ailis ni. Semalam saya dah tengok dekat Wanita hari ini semalam. Dan hari ini nak tanyalah macam mana sambutan perayaan kali ini, boleh kongsikan? Siapa boleh? Siapa boleh. Okey. Macam Zaki je. Tiga-tiga ada mikrofon, jangan risau. Semua boleh cakap. Kita perayaan macam saya, sebab saya memang beraya dekat sini. Family pun ada kat Putrajaya. Family ayah saya pun ke frontliner kan. Jadi memang tak dapat cuti. Jadi memang alhamdulillah lah sebenarnya semua ada kat sini. Jadi dapat beraya macam biasa lah. Walaupun tak dapat balik kampung. Okey, Zaki si macam mana Zaki? Kita nak cakap pasal Ailis ni macam mana dalam tempoh PKP ni, macam mana dengan show, jemputan dan sebagainya, ataupun mungkin apa harapannya katnya? Mungkin soalan pertama dia macam mana? Sangat terganggu lah sebab kami langsung tak boleh buat apa-apa persembahan. Walaupun aktiviti basking pun tak boleh. Jadi macam dalam musim PKP ni kami pun try buat something yang dekat rumah lah. Maksud dia kita try record guna house equipment yang ada lah. Jadi kita orang share dengan banyak-banyak lagi kawan juga lah. Kalau kita tengok The Ailis ni banyak buat lagu cover yang best-best kalau dengar. Mungkin lepas ni ada perancangan ke nak buat lagu baru? Maksud dia lagu sendiri? Lagu sendiri ada sebenarnya. Tapi kami tak berani nak letak dekat
kami punya media sosial lagi sebab bimbang di Ciplak. Di Ciplak. Weh, jangan. Dapatkan dulu, keluarkan betul-betul. Jadi lancarkan betul-betul. Betul. Itu yang kami tengah cuba buat lah. Okey. Dan mencari sikit dana untuk buat benda tu. Syafiq, mungkin boleh kongsikan sikit Syafiq. Mungkin apa harapan Syafiq dalam keadaan situasi kita sekarang. Macam saya pelakon Syafiq, saya tak dapat nak berlakon lagi ni. Boleh Syafiq sendiri dan Ailis macam mana agaknya ni? Saya rasa apa yang terjadi ni ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi saya rasa macam kalau kita boleh buat sesuatu something yang baru dekat rumah. Something yang baru dah tu kita boleh relax sikit daripada kita keluar kan, kita cuba create satu benda. Macam kata kita buat lagu kan, kita cipta satu konten kat YouTube. Macam tu. Okey, konten apa tu dekat YouTube biasanya buat? Saya dengan adalah kawan-kawan saya dan Ailit juga. Kita orang lepak dekat grup Messenger ada dekat selalu bertemu di orang kata media sosial lah di internet. Di atas talian je. Jadi kita orang ni perlukan internet yang speed yang kuat jugalah. Macam itulah. Ya, betul. Jadi sebab kita banyak pakai audio yang besar juga dan juga yalah. Macam itulah. Mesti ramai dalam kalangan penonton wanita hari ini nak tahu lebih lanjut lagi tentang The Eyelids. Boleh kongsikan apa laman media sosial, Instagram, Zaki, kita nak dengar ni. Zaki, kat mana kita nak kongsikan tu? Zaki ke Mizi? Mizi, minta maaf. Mizi tak dengar suara lagi ni. Untuk jemputan ke mungkin suatu hari nanti? Untuk yang sudi untuk tengok video-video kami, kami boleh cari di YouTube, antara platform yang kami di Ailis dan juga Instagramnya di Ailis dan juga Facebook. Okey, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ailis kerana menceriakan kita pada hari ini. Wanita hari ini. Okey. Baik, seperti mana yang kita janjikan tadi, kita ingin kembali kini bersama dengan Nur Atirah Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Terima kasih Farid. Ya, Atirah, sila. Hari ini ada pun suara Farid. Okey, Assalamualaikum buat semua penonton wanita ini. Selamat sejahtera dan selamat Hari Raya Aidilfitri yang kami ucapkan. Ya, Atirah. Itulah hari ini kita raya, Farid. Ya. Apa yang kita nak kongsikan hari ini? Silakan. Terima kasih, Farid. Okey, saya nak cakap kat sini, kebanyakan daripada kita mesti tahu bahawa kalau kita raya tahun ini tak sama macam raya tahun-tahun sebelum ni, yang mana kita banyak menghabiskan masa di rumah saja. Dan bila nak bercakap pasal duduk rumah ni, memang kebanyakan daripada kita cukup stres. Dan lebih prefer untuk mengambil macam tindakan alah duduk rumah je tak payah jaga kulit. Atau tahu ramai sebenarnya yang mengamalkan konsep macam ni, Farid. Tapi ingin nak tekankan bahawa sebenarnya jangan ambil mudah bahawa kalau duduk rumah tak perlu jaga kulit. Silap sebab banyak suri rumah yang call kami dan berkongsi bahawa mereka ni duduk rumah tidak jaga kulit, mereka terdapat banyak masalah kulit. Macam kulit yang orang kata apa, pori terbuka, kulit mereka berminyak, jeragat, Farid dan macam-macam isu masalah kulit lain yang selalu kami di HQ dengar. Jadi sebab tu saya nak sarankan kepada anda, duduk rumah bukan salah satu solusi untuk anda di kulit cantik. Tidak, anda masih perlu mengamalkan makanan tambahan dan juga mengamalkan cara hidup dan rutin harian yang terbaik untuk kulit anda. Jadi hari ini saya nak share dengan anda bahawa sebenarnya kalau kita duduk rumah, banyak je perkara yang boleh menyebabkan kita ni mengalami masalah kulit. Seperti kita ni jemur kain. Bila kita jemur kain, kita kena panas. Bila kita masak, haba naik di kulit wajah dan boleh naikkan jeragat di kulit wajah. Dan wanita ni kita tahu bila masak ni kita akan masak aneka jenis makanan dan kita akan makan benda yang berminyak, berlemak dan sebagainya, Farid. Dan atas kira hal ini boleh menyumbang kepada masalah kulit. Boleh akan ada masalah bila kita masak wap kat muka tu jeragat. Bila makan makanan berminyak boleh naik jerawat, kulit berminyak dan saya percaya ramai sebenarnya di Malaysia yang ada masalah kulit macam ni. Jadi justru itu hari ini saya nak share dengan anda untuk atasi masalah ini. Hari ini kami nak bercerita tentang produk Puat Putih Mulus yang mana saya percaya ia merupakan solusi yang terbaik dan merupakan produk yang sememangnya cukup mendapat tempat di hati pengguna kerana dah 8 tahunnya Farid di pasaran. Dan produk ni sehingga ini masih menjadi produk yang kalau orang beli mesti repeat. Sebab keberkesanannya bukan rahsia lagi. Ramai yang dah amalkan secara konsisten. Kalau dulu kulitnya bermasalah, ada jeragat dah makin pudar dan tidak menebal seperti sedia kala. Dan yang ada masalah kulit berminyak, dah tiada lagi masalah berminyak. Yang kulit berjerawat dah mula mengecut. Tapi kunci dia anda adalah kena
amalkan secara konsisten dan amalkan gaya hidup sihat dan banyak minum air. Dan kalau nak bercakap pasal bahan, seperti yang tertera di kaca TV anda boleh lihat, ini adalah rumusan bahan yang terbaik yang kami pilih untuk diformulasi dalam produk pewarna putih mulus. Di mana sememangnya bahan-bahannya adalah kualiti, orang kata apa, kualiti premium, bermutu tinggi, dan produk ini, bahan-bahan ini akan menjamin keberkesanan produk ini jika anda amalkan secara konsisten. Dan cara penggunaannya pun cukup mudah, cuma amalkan 2 kali sehari sahaja, pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur, di mana penggunaannya memang membantu untuk mengatasi masalah kulit anda dan juga untuk atasi masalah orang kata apa yang ada masalah kulit jerawat, dan lelaki dan perempuan pun boleh amalkan. Dan yang paling penting, belum ada di pasaran produk minuman pencerahan harga serendah RM38 9 sen keluaran Jamu Zita. Cukup mampu milik, cukup mudah untuk diambil Tira Ya, betul. Dan itulah dia Pearl White putih mulus. Okey, mungkin ada lagi yang ingin dikongsikan, Atira? Okey, produk seterusnya adalah Atira, saya sekarang di Farin masih dalam mood raya dan kita ni masih lagi mana orang kata apa, juara raya tu tak boleh nak kita tolak. Sedap-sedap. Tahu sekali je kita makan. Dan sebenarnya kalau nak tahu kita makan-makan tak salah, tapi kita kena tahu kalori yang terdapat dalam juara raya kita tu cukup tinggi dan juga boleh menyebabkan penambahan berat badan. Dan anda percaya hal ini menakutkan semua orang, bukan Atira sahaja. Farin pun pasti macam tu. Kita kalau boleh tak nak makan benda yang boleh orang kata apa, efek tubuh badan kita. Jadi hari ini aku nak share dengan korang, boleh amalkan Lemon Plus. Yang mana dengan mengamalkan Lemon Plus, tak perlu risau lagi apa benda yang kita makan tu tersimpan selama 2 hari. Tak perlu risau sebab selama 4 hingga 6 jam penggunaan Lemon Plus akan bantu anda untuk menyingkirkan lebihan makanan yang tidak terhadap, lebihan makanan yang tidak sihat, toksin-toksin dalam tubuh akan disingkirkan melalui sistem pengalaman yang lebih lancar, Farid. Mudah sangat, Farid. Bila masa anda makan berat, anda boleh amalkan Lemon Plus ni, yang mana harga dia pun mampu milik RM59 9 saja. Boleh diamalkan lelaki dan wanita. Dan yang paling penting, yang sensitif dengan gula, jangan risau. Dalamnya ada kandungan stevia, boleh diamalkan tanpa was-was. Baik, Atira. Jadi kepada mereka yang terus ingin mencari dan mendapatkannya, bagaimana? Sila beritahu kepada mereka semua. Okey, yang mana dapatkan produk kami, sebelum saya nak share produk ketiga hari ini, iaitu Lady White. Saya percaya wanita di luar sana bukan sahaja nak jaga kulit, aspek pun mereka mahukan kalau boleh nak perfect, nak on point depan suami kan. Jadi kita ni nak ada kulit cantik, kita ni membantu anda dengan ekonomi sekarang. Saya percaya kalau boleh nak dapat produk, tak mampu nak beli banyak produk kan. Jadi boleh cuba Lady White ni yang bukan sahaja baik untuk kulit, tapi bantu untuk mengangkatkan aset wanita, menganjalkan aset wanita, menggebu. Dan yang paling penting, 2-in-1 untuk kulit dan juga untuk aset wanita. Harga cuma RM38.90. Jadi yang mana mahukan info lebih lanjut tentang produk keluaran Jamu Zita, boleh hubungi Atira di 1800 88510 atau WhatsApp 013-3535-753. Jadi buat anda yang mahukan kulit yang cantik, yang menawan, yang nakkan produk harga mampu milik, jangan lupa dapatkan putih mulus berharga RM38.90. Nakkan bentuk badan menawan, berat badan ideal, berdapatkan Lemon Plus berharga RM59.90. Dan Lady White 2-in-1 untuk kulit dan aset berharga RM38.90. Jangan lupa dapatkan di toko jamu dan belian secara online di kios kecantikan ataupun di Jombai, di Shopee dan juga di Lazada. Wah, cukup ringkas, padat dan lengkap 3 produk berkualiti dari Jamu Zita, Pearl White putih mulus, Lemon Plus dan juga Lady White. Terima kasih sekali lagi Atira. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Tak dapat kita berjumpa di studio, tak apa. Anda berada bersama dengan kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baiklah. Itu dia tadi. Selesai sudah bersama dengan Nur Atira Samsudin. Dan kali ini kita nak ajak Hawa kembali bersama dengan saya untuk kita beritahu kepada mereka, Hawa, tentang topik kita pada hari esok. Orang kata Hari Raya hari itu, antara pendapatan yang terjejas adalah kanak-kanak. Betul. Tapi mereka kata boleh bank in pula. Topik pada hari esok, lepas raya, ada lagi ke duit? Satu topik yang cukup santai tetapi cukup menarik untuk kita hiasi tengah hari kita di Wanita Hari Ini Raya. Jadi kita akan kembali lagi pada hari esok. Sehingga kita bertemu lagi. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.